Okey, yang manakah antara rajah berikut menunjukkan hasil tambah vektor bagi 3 dan 4. Okey, dia nak hasil tambah vektor dia macam ni kita tahulah dia macam teorem Pythagoras juga. 3, 4 ni dia akan jadi 5 lah. So kalau kita nak pilih, kita pilih macam ni. Okey. Vektor ni kan hasil tambah. So starting point dekat sini 3 tambah 4. So dia akan jadi 5. Nampak tak? Conclusion dia. Faham tak nak guna triangle ni? Pythagoras juga. Dia Pythagoras tu dapatkan nilai dia 5. Tapi kalau kita nak pilih daya punya arah, nak pilih vektor, awak pilih macam ni. Kata kalau kita nak pilih kan sebab vektor. Ini ke sini. Okey. Ini ke sini. Okey So vektor dia kat tengah-tengah lah. Bukan equilibrium tapi dia punya apa orang kata? Saya sebut apa daya bersih dia yang tengah-tengah, betul tak? Ya. So jadi bila kita nak pilih pun kita buat macam tu lah. Contohnya kita tahu dah 4 tambah 3. 4 tambah 3 dari segi vektor dari segi nilai vektor bukan 4 tambah 3 lah 4 dengan 3. So kita tengok 4 dan 3. Sini 4. Sini 3. So kita tahu bahawa ini adalah 5. Tengok arah dia pun ke sana. Katakanlah awak macam ni. Turun macam ni, turun macam ni. Ke kanan. Ke kiri, ke bawah. Vektor awak mestilah yang tengah-tengah ni. Okay, jadi kalau kita nak pilih segitiga kita kena pilih segitiga yang ada sifat macam ni. Contohnya ke bawah, ke kanan. Tengok tak boleh ni. Vektor dia macam ni. Okay. So dia ke bawah sebab yang ni. Dan dia ke kiri sebab yang ni. Okay. Dapatlah kita. Yang betul cara nak pilih segi 3. Okay. Senang je. Kalau ini hasil tambah vektor kita adalah 5, tengok dia punya starting point, starting dan dia ending kat sini. Starting kita untuk cari vektor, sum of vektor ni mesti starting dan ending kat tempat yang sama. Starting dan ending dekat tempat yang sama juga. Okay. Faham? Faham. Okay, good. Nombor 22. Raja 12 menunjukkan 3 susunan spring P, Q dan R. Semua spring yang digunakan adalah serupa. Semua spring yang digunakan adalah serupa. Okey. Perbandingan bagi jumlah pemanjangan spring P, Q, R, S yang manakah betul apabila beban digantung? Perbandingan. Okay. So kalau kita nak tengok siapa paling panjang, awak tahu tak cara mudah nak tentukan dia? Tak. Kita buat macam kira-kira. Dia macam ni. Kalau kita faham konsep, kan, apabila ada satu spring, dia tanggung beban seorang-seorang, dialah yang akan tanggung kesemua tu. Dia akan tanggung semua orang. Tapi kalau kita letak spring sebelah dia, dia tanggung seorang separuh. Betul tak? Ya. Jadi pemanjangan dia pun akan berkurang lah. So kita buat macam kaedah, kalau kita tengok banyak sangat lah mana satu paling panjang, kita boleh prove melalui kaedah kira-kira. Cara dia macam ni. Kalau awak nampak macam ni dengan macam ni, awak assume lah 1/2. Sebab dia 1/2. 1/2. Kalau ini dengan ini, 1/2. Ini duk seorang kan? 1. Jadi kalau ini result dia adalah 0.5. Okay, result dia kan 0.5 dan ini adalah 1/2 campur 1, result dia adalah 1.5. Dan yang ni ada 4 ni. Dia pasang secara selari dengan 4. So kita assume 1/4. Ini dia ada 2 spring. Kita assume 1/2. Jumlahkan dapat berapa? 0.5 tambah dengan 0.75. Faham tak yang tu?
Faham? Okey. Jadinya kita nak tahu siapa paling panjang, tengoklah value paling panjang. Pemanjangan spring yang paling panjang sebab value dia paling panjang. So siapa yang paling panjang sekali pemanjangan dia? Q. So Q, lepas tu R, lepas tu P. Okay. Nah, sebab sedia orang semua digantung oleh beban yang sama. Ini teknik mengira lah. Mudah sikit. Senang, tak pening. Okay, now. Kalau kita tengok tadi, Q adalah paling panjang sekali. Okay. Dan R yang kedua dan P yang ketiga. Kita tengok sekali lagi. Tengok ni. Paling panjang ialah Q. Kedua adalah R. Dan yang ketiga adalah P. So Q lah paling panjang. Ada soalan? Tak ada. Okay. Now, kita pergi kepada soalan nombor 23. Raja 13 menunjukkan sebuah jet hidrolik. Diberi luas kerata rentas omboh yang besar ialah masing-masing 20 dan 80. Okey. Sekiranya omboh kecil yang ditolak dengan daya 40 Newton, apakah yang dialami oleh omboh besar? Apakah yang dialami oleh omboh besar? So, bab prinsip Pascal, P1 sama dengan P2. Jadi F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Saya rasa benda ni sangat mudah lah untuk awak tentukan. Simple je lah. 40 per area dia 20 sama dengan F2 per area dia 80. Dapat nilai dia ialah C. yes, 160 Newton. Okay. Ini tentang prinsip Pascal. Semalam cikgu dah sentuh lah tentang prinsip bukan semalam kita dah masuk Bernoulli sikit, kita dah masuk iaitu Bernoulli dengan apa Archimedes lah. Okey, Pascal yang malam sebelum tu. Soalan isi dalam macam ni lah soalan isi. Okey. Nombor 24. Raja 14 menunjukkan sebiji kelapa berjisim 1.2 kg sedang terapung di atas permukaan laut. Okay. Ketumpatan air laut ialah 120. Diberi G nilai dia. Apalah soalan? So, anak murid saya selalu cakap macam ni. Kalau bab terapung, bab air-air ni dia kata prinsip Archimedes lah. So, gambar raja ni menekankan konsep prinsip Archimedes. Okey. Berapakah daya tujah ke atas objek itu? Daya tujah. Now, kalau objek ni sedang terapung macam ni, separuh-separuh, maksudnya daya yang bertindak ke atas dikenali sebagai daya apungan ataupun buoyancy force. Dan daya yang bertindak ke bawah dikenali sebagai weight. Okay. Bila dia dalam terapung dalam keadaan orang kata pegun macam ni, konsep dia kita kata bahawa FB, daya apungan adalah sama dengan berat. Daya apungan adalah sama dengan berat. Okey, soalan nak cari apa? Berapakah daya tujah ke atas? Daya tujah ke atas ataupun upthrust force itu daya apungan lah, sebab daya yang bertindak ke atas. Ataupun kita panggil sebagai buoyancy force. Okay. Jadi kalau kita dah faham konsep yang ni, kita nak cari nilai daya apungan, kita boleh guna W equal to mc. Jisim dah tahu iaitu 1.2 kg. Ni ada kat soalan. Dan graviti pun dah tahu 9.81. Okey, dapat nilai dia berapa?
11.772 Newton. Sama kan awak? Mama. Kita pergi kepada soalan nombor 25. Okay. Manakah antara berikut bekerja menggunakan prinsip Bernoulli? Tahu tak prinsip Bernoulli ni pasal apa kuantiti fizik yang dia contoh? Angin. Yang kapal terbang tu kan? Prinsip Bernoulli tu yang konsep sayap kapal terbang tu. Berangin. Ada student macam awak dia kata bab berangin-angin. Dia melibatkan angin-anginan kan. So maksudnya dia adalah melibatkan iaitu apabila laju bertambah, tekanan kawasan itu akan berkurang. Itulah prinsip Bernoulli. Okay. Kalau kita tengok roket ini prinsip apa? Momentum. Prinsip keabadian momentum kan? Saya tulis momentum je. Tapi dia prinsip keabadian momentum. Kalau yang ni saya dah cakap lah buat terapung-terapung, benda yang terapung, balon udara. Ini adalah prinsip Archimedes. Yang ni brake kan? Yang ni adalah Pascal. Hidrolik. Melibatkan hidrolik ini adalah Pascal. So, bab berangin-angin tu, nampak tak angin-angin keliling dia tu? Macam sayap kapal terbang semua tu. Inilah yang dinyatakan sebagai prinsip Bernoulli. Okey, kita pergi kepada soalan 26. Kita dah masuk bab elektrik. Rajah 15 ialah graf yang menunjukkan hubungan di antara beza keupayaan dengan arus bagi 4 konduktor yang berlainan. Okey, 4 konduktor yang berlainan. JKLM. So ini dia plotkan V melawan I. Apa nak tanya? Konduktor yang manakah mempunyai rintangan paling tinggi? Konduktor yang mana mempunyai rintangan paling tinggi? M. Salah awak. Macam ni. Kalau graf V melawan I, kalau kita tengok berdasarkan hukum Ohm's Law, Ohm's Law yang awak familiar dengan V sama dengan IR tu, maksudnya rintangan ialah V over I. Kalau kita tengok dia plotkan graf, V melawan I, V ni ibarat macam Y, ialah dekat paksi Y, dan ini per X. Y per X ni kita mencari apa awak? Kecerunan. Betul? Ingat tak? Y per X kan kita mencari gradient kan? Ya. Yes. Maknanya hubungan rintangan ada kaitan dengan gradient. Hubungan rintangan ada kaitan dengan gradient. Kita cari gradient, kita buat macam ni kan? Buat segitiga kan? So kalau kita nak rintangan tinggi, kecerunan dia kena tinggi ke rendah? Tinggi. Yes. Mana yang mempunyai kecerunan tinggi? M ke? J ke? J. Betul. So, makin tinggi kecerunan, makin bertambah rintangan. Okay? Dia datang daripada Ohm's Law lah. Okay. Nombor 27. Rajah 16 menunjukkan reostat X dan perintah Y yang disambungkan secara sesiri dengan dua bateri. Okey, dia disambungkan secara sesiri. Ini bateri.
Voltmeter V1, V2 masing-masing disambungkan dengan rheostat X dan perintang Y. Okey. Pasangan bacaan voltmeter yang manakah betul apabila rintangan pada rheostat X dikurangkan? Okey, kita nak baca betul-betul. Rintangan pada rheostat X dikurangkan. Kita tengok. Okey. Ini kita kata konsep pembahagi voltan. Okey, pembahagi voltan. So kalau dia kata rintangan X dikurangkan. So kalau kita faham V sama dengan IR, bila rintangan berkurang, apa berlaku kepada bacaan voltmeter dia? Berkurang. Betul, berkurang juga. So maksudnya menyebabkan V1 berkurang. Bila V1 berkurang, V2 akan tambah. Okay. Faham tak kenapa dia bertambah? Sebab dia macam constant, macam ni. Bila kita pasang litar kita dalam keadaan sesiri, macam ni kan, bentang sesiri, kalau kita sebut pembahagi voltan, dalam elektronik tu kita ada sentuh juga macam ni. Katakanlah dekat sini 6 volt. Kalau sini 1 volt, sini akan jadi 5 volt. Dia bagi sama adil kan? So kalau sini 4 volt, sini akan jadi 2 volt. Dia macam itulah. Membahagi voltan. Sebab jumlah dia orang finally, nilai voltan dia tetap 6 juga. Okey. Jadi bila saya sentuh, saya kata, bila rintangan ini berkurang, okey, menyebabkan bacaan voltan dia berkurang. Kalau ini berkurang, maksudnya ini akan Tambah. ya. Itulah konsep potential divider ataupun pembagi voltan. Tapi apapun, pada asalnya kita menggunakan hukum Ohms untuk identify hubungan V dan R. Bacaan voltmeter 1 akan berkurang. Okey, dan bacaan voltmeter 2 akan bertambah. Nombor 28. Rajah manakah menunjukkan hubungan di antara beza keupayaan V dan arus? Baru kita tengok tadi. Dalam hukum Ohm, graf macam mana V melawan I ni? Baru ya tengok tadi. Berkadar terus ke? Berkadar songsang ke? C. Betul. Sebab kita baru tengok je graf V melawan I. So bila arus bertambah, voltan. Okey, nombor 29. Ini kita dah masuk topik magnet. Okey, topik magnet ni lah yang menyebabkan saya risau nak cerita digital sebab tangan saya berbeza kan. Okey, so saya cuba melukiskan untuk awak. Rajah 17 menunjukkan satu gegelung membawa arus dalam medan magnet. Rajah manakah menunjukkan corak medan magnet dihasilkan? Okey, kita nak tentukan corak medan magnet. Okey. So awak kena faham ini arah pengaliran arus. Okey. Arus bergerak daripada positif ke negatif. So positif dia bergerak sini, bila dia sampai sini, di sini kawasan dikenali sebagai arus masuk. Manakala kawasan ini dikenali sebagai arus keluar. Okey, soalan saya, nak pakai flaming left ke flaming right? Awak nak tentukan gerakan dia. So gerakan dia menghasilkan daya. Force. Kita pakai flaming left ke right? Left. Yes, sebab kalau nak tentukan force, kita pakai flaming left. Okay. Force. Okay. So, ini arus masuk. So dekat sini arus masuk. Dekat sini arus keluar. Selalunya kita represent dot. Okay, ini adalah utara dan ini adalah selatan.
Okey, so kita letaklah tangan kita menggunakan ni, kita guna flaming left. Okey. Utara ke selatan. Maksudnya jari awak macam ni lah. Utara ke selatan. Okey. Jari awak lebih kurang macam ni lah. Jari lemah guys. Ni. Okey. Lepas tu jari nombor 2 awak utara ke selatan. Dan jari ni. Dapat ke? Memang betul saya bagi jari ni. Maksudnya ni ibu jari awak. Okey arus masuk. Ni arus kita. Kan formula dia father, mother, child. Child tu current. Father, mother, child. Father, mother, child. So mother ini adalah medan magnet. Medan magnet kita tunjukkan kepada utara ke selatan. That's why jari tunjuk awak ke sini. Dan arus ni masuk, awak tunjuk dah masuk ke kertas. Dapat tak awak ke bawah? Dapat. Okey. So ini awak akan dapat hasil dia ke bawah. Okey. Yang ni pula kalau awak buat ke tak nak buat ke sama je, awak faham satu bawah satu akan jadi atas lah. Logik lah kan dia nak berputar. Nak buat ke tak nak buat pun ikut awak lah. Okey, yang ni berputar ke atas, logiknya yang ni akan berturun ke bawah lah. Begitulah dia continue. Okey. So bila kita dapat daya bentuk yang macam ni, jadi orang panggil catapult field ataupun medan lastik dia akan terbentuk lebih kurang beginilah. Macam itulah lebih kurang. Sebab kawasan yang ada daya tu medan magnet dia lemah. Okey lebih kurang. Kalau ada pun kat sini dia ada sikit macam tu sikit. Kat sini contohnya dia ada macam tu sikit lah. Okey. Jadi kita pilih mana satu jawapan kita. Mana satu berdasarkan situasi tadi? C. Betul, tepat sekali. Kita pergi kepada soalan 30. Okey. Ini adalah induced current ataupun arus arohan. Arus arohan. Yang kita buat menggunakan solenoid. Okey tolong tengok. Okey, cikgu tak tengok soalan lagi. Tapi cikgu nak tanya awak. Kan cikgu dah bagi konsep, kalau dia mendekati ni, perbuatan ni kan mendekati maksudnya dia suka. Kalau dia suka maksudnya kutub dia sama. Boleh? Boleh. Untuk awak tahu kan? So jadi kutub kat Y ni utara ke selatan? Utara. Yes. Jadi kutub dekat X adalah? Selatan. Ya. Kata kalau cikgu letak macam ni, magnet bar juga, tapi cikgu gerakkan ke arah sini. Okay, so yang ni juga utara cikgu dan ini juga selatan cikgu. So, kata kalau sini Y. Y kita ni akan jadi kutub utara ke selatan. Dia gerak menjauhi. Kutub utara ke selatan? Selatan. Yes, tepat sekali. Sebab bila dia jauh maksudnya dia orang ni dah tak mencintai satu sama lain. Jadi dia menjauhilah, jadi kutub dia tak sama. Okey. So jadi Y kita kutub utara, X kita kutub selatan. Jawapan dia ialah